aku pasti korang yang tengah tengok video ni mesti dah banyak tahu pasal rumours ataupun leaks iPhone 13 series yang bakal dilancarkan tak lama lagi. So sekarang bulan 8 kan expected akan dilancarkan sekitar bulan September ataupun mungkin paling lambat pun sekitar bulan Oktober macam itulah. Dan kalau nak sebut asal nama ni sebenarnya tak pasti lagi 100% bahawa Apple akan menggunakan nama iPhone 13. Mungkin juga Apple akan menggunakan nama iPhone 12s sebab kita tahu daripada iPhone 10 dia macam major changes daripada iPhone yang sebelumnya dan pergi kepada iPhone 10s ada S kat belakang dia kan. So dengan adanya iPhone 12 yang boleh dikira sebagai major changes daripada iPhone 11, so mungkin juga untuk next lepas je iPhone 12 akan menggunakan nama S belakang dia. Tapi tak pasti lagi, mungkin juga akan gunakan nama iPhone 13. So kita just tunggu dan lihat saja nama apa yang bakal Apple letak dekat next generation of iPhone untuk tahun ni. Okay, kalau sebut pasal iPhone 13 series kali ni, aku dah dapat iPhone 13 series tapi bukannya unit yang Apple jual lah. Ini kira macam unit dah haram juga kan. So aku harap kalau Apple nampak video ni, aku harap diorang tak ban aku lah. Alright, let's go. Kita akan go through satu persatu apakah pembaruan yang Apple bakal lakukan, macam mana rekat dia, dan kalau kita nak compare dengan iPhone 12 yang aku pakai sekarang ni, apa perbezaan yang paling ketara ya kalau kita nak bandingkan sebelah-sebelah dia punya look apa semua. Ini dia dalam kotak warna putih, agak rare sikit kotak dia. So actually ini adalah dummy iPhone, bukannya iPhone yang real. So basically dummy iPhone ni dia ikut rekaan sebenar untuk iPhone yang bakal dilancarkan tahun ni. So biasalah iPhone ni daripada China korang tahu kan punya leaks dapat macam mana kan. So aku boleh katakan rekaan yang digunakan untuk apa yang korang nampak dalam video sekarang ni mungkin akan 99% sama macam apa yang bakal Apple lancarkan sekitar bulan September ataupun bulan Oktober tahun ni lah. So inilah iPhone 13 mini. Kita boleh gelar iPhone 13 mini lah kalau kita nak panggil sebagai iPhone 12s mini. Panjang gila kot nama kan. Alright, dari segi looks, feel memang sama sebiji macam iPhone 12 mini. Tapi rekaan kamera dia memang slightly different. Dia punya kedudukan ni, korang boleh nampak kedudukan ni berbeza. Untuk yang varian Pro, aku tunjuk kat korang ini adalah iPhone 13 Pro. Kita boleh gelar sebagai 13 Pro lah. Dia akan menggunakan matte finish yang sama saja macam iPhone 12 Pro, cuma ada pilihan warna matte black. So kat sini korang boleh nampak perbezaan tekstur antara iPhone 13 mini dan juga iPhone 13 Pro. So macam iPhone 12 mini dan juga iPhone 12 Pro je dia punya tekstur dia. Dan dia punya rekaan berkotak masih sama dengan ada lightning port pada bahagian bawah ni. So ada rumours mengatakan bahawa iPhone 13 akan menggunakan portless ataupun USB-C. Sebenarnya tidak, dia masih mengekalkan port lightning untuk kita gunakan kabel lightning dan juga USB-C lah. Ini adalah iPhone 12 mini dan juga iPhone 12 Pro. Aku tunjuk kat korang iPhone 12 pula yang berwarna putih. So tak pasti lagi sama ada warna yang sama akan digunakan masa launch nanti ataupun mungkin akan ada pilihan warna lain. Kita tak pasti pasal warna, cuma apa yang boleh pasti sekarang ni adalah rekaan apa yang korang nampak ni 99% mungkin akan Apple buat dekat iPhone yang bakal dilancarkan kelak lah. So ini dia, korang boleh nampak ada iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. So kat sini apakah perbezaan yang paling besar yang korang nampak ataupun perasan dekat iPhone 13 series ni? Ini adalah iPhone 12 Pro. Korang boleh nampak perbezaan sensor yang akan digunakan pada iPhone 13 Pro. Sensor dia slightly bigger dan juga untuk kamera bump dia pun memang besar berbanding iPhone 12 Pro. So kat sini kita boleh expect yang Apple mungkin akan menggunakan sensor yang lebih besar, mungkin 20 megapiksel ke tak tahu berapa megapiksel, tapi yang pasti akan menggunakan sensor yang lebih besar. So sensor yang lebih besar, apa kebaikan dia? Of course dari segi pencahayaan, dari segi quality image tu sendiri, sebab dah lama Apple menggunakan kamera 12 megapiksel untuk iPhone diorang kan. Dan kali ni mungkin akan ada major changes ataupun major upgrade untuk sensor kamera iPhone 13 series, especially untuk versi Pro lah kan. Sebab Pro biasanya memang dia akan bagi Pro punya specs untuk kita rasa pengalaman yang lebih bagus berbanding dengan versi ataupun varian yang biasa iPhone 13 ataupun iPhone 13 mini. Kedudukan Apple masih sama dengan matte finish belakang dan rekaan untuk dia punya
Button pun ada perbezaan sedikit. Kalau korang boleh nampak, dia punya kedudukan tu memang berbeza sikit. Untuk yang 13 Pro dia macam ke bawah sikit, tapi 12 Pro dia macam ke atas sikit. Dan untuk kedudukan antena dia pun agak berbeza sedikit. Pada bahagian bawah memang sama saja, dengan ada 1, 2, 3, 4, 5 lubang speaker dan 3 lubang mikrofon. Sama juga ada lightning port, tapi kedudukan yang paling ketara berbeza adalah dia punya button volume dan kedudukan untuk SIM slot dia, korang boleh nampak kat sini. So maknanya apa? Maknanya korang nak kena beli casing baru lah kalau korang gunakan iPhone 12 Pro. Tapi kalau korang nak upgrade kepada iPhone 13 Pro, of course tak boleh gunakan casing iPhone 12 Pro. Kalau kita cuba juga paksa gunakan casing iPhone 12 Pro, macam mana? Apa jadi? Memang tak ngam. Dari segi size dia, kita boleh nampak kat sini memang tak ngam lah. Kalau button tu memang tak kena, volume pun tak kena, silent button pun tak kena sini kan. Even camera bump pun tersembul sini kan. So memang tak ngam lah kalau kita gunakan casing iPhone 12 Pro dekat iPhone 13 Pro. Kalau dia buat sedikit perbezaan kedudukan apa semua, bolehlah buat lebih penjualan untuk casing iPhone 13 series kan. So orang akan beli casing baru lah instead of gunakan casing yang lama kan. Syukur pasal rekaan body dia. Kalau korang dengar lagi rumours ataupun leaks yang tersebar baru ni, korang mungkin dah tahulah yang rekaan skrin untuk iPhone 13 Pro memang sama macam iPhone 12 Pro, cuma notch dia tu lebih kecil dan kedudukan untuk front facing speaker ni dia ke ataskan sikit untuk dia kecilkan sikit dia punya size notch tu. So macam kita boleh nampak kat sini, notch untuk iPhone 12 Pro dia dekat tengah sikit tau, tapi untuk iPhone 13 Pro dia ke ataskan sikit, tapi dia macam agak lebar sikit lah dia punya sizing dia tu kan. So ini membuatkan notch itu boleh dikecilkan berbanding dengan iPhone 12 Pro yang agak lebar sikit kan size dia. Tapi untuk dia punya paparan display masih ada notch, masih sama je bezel apa semua dengan skrin yang flat lah. Ada satu lagi berita baik untuk korang semua yang menantikan refresh rate tinggi. Untuk versi Pro dan juga Pro Max, kemungkinan besar akan ada refresh rate sehingga 120Hz display, which is akan mendapat skrin yang pantas untuk Pro punya model lah, iaitu digelar sebagai Pro Motion 120Hz. So benda ni dah lama dah rumours ni, daripada aku rasa 2 tahun lepas kot rumours pasal promotion ni kan. Sebab promotion 120Hz ni dah lama dekat iPad Pro tau. Tapi aku tak pasti sama ada sekarang ni Apple akan letak dekat iPhone 13 ataupun tidak. Tapi aku harap yang Apple akan letakkan dekat iPhone 13 Pro, sebab aku rasa sekarang ni adalah masa yang sangat-sangat sesuai untuk diorang letakkan refresh rate tinggi. Sebab Android dah lama kan letakkan refresh rate tinggi pada smartphone diorang sejak pada 2 ke 3 tahun lepas lagi. So sepatutnya Apple pun kena adapt lah dengan pembaharuan dan juga kemahuan pengguna sekarang yang memerlukan kepatasan skrin. Tapi dalam masa yang sama, Apple kena concern juga bab ketahanan bateri, which is akan ada naik taraf dari segi kapasiti bateri tu daripada iPhone 12 series. So untuk iPhone 13 series punya bateri akan ada naik taraf, dan aku jangkakan dengan optimization antara iOS 15 yang terbaru nanti dan juga chipset Apple A15. Apa yang aku dijangkakan adalah optimization tu akan membuatkan ketahanan bateri tu akan tak adalah bagus sangat, cuma dia akan okey dengan refresh rate tinggi tu. Sebab kita tahu yang Apple ni bijak jugalah optimization dia antara hardware dan juga software untuk device diorang. So that's why diorang tak fokus on a big number seperti mana yang Android buat sampai 5,000, 6,000, 7,000 mAh sekalipun kan. Kalau ada pelancaran iPhone yang baru, just cakap berapa jam je dia mampu bertahan lebih sikit berbanding dengan model iPhone yang sebelumnya. Tak cakap pun berapa besar mAh bateri yang digunakan kan. So itulah very typical Apple kan. Seperti apa yang korang nampak atas meja aku sekarang ni, korang dah tahu kan rekaan untuk iPhone 13 series macam mana. 99% mungkin akan sama macam ni semua. So ini adalah 13 mini dan juga iPhone 13. Rekaan kamera dia sama, features kamera pun sama, pilihan warna pun akan sama. Cuma tak pasti apakah pilihan warna baru yang ada untuk iPhone 13 dan juga 13 mini. Cuma rekaan ni memang sama macam ni kedudukan Apple. Dia punya rekaan yang berkotak macam iPhone 12 mini dan juga 12 yang biasa. Seperti korang tahu yang Apple ada letakkan perbezaan sedikit tau antara sensor kamera untuk iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max, yang membuatkan 12 Pro Max tu dia better sikit tau in terms of video dan juga kamera. But untuk iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max, kemungkinan besar sensor kamera dan juga features kamera dia akan sama saja. So kat situ apa yang kita boleh jangkakan lah. Untuk storage yang ada pada iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max, kemungkinan besar akan ada pilihan sehingga 1TB. Sebab kita tahu pilihan storage ni adalah satu faktor yang penting juga buat orang yang suka ambil gambar, ambil video tapi tak nak langgan iCloud. Sampai video 3GP pun orang simpan dalam iPhone orang kan. Sedang kemungkinan besar juga
Untuk versi 13 mini dan juga 13 biasa ni akan ada pilihan storage sampai 512GB. Korang dah tahu pasal rekaan dia dan juga specs yang bakal ditawarkan untuk iPhone 13 series, dan sekarang ni aku nak kongsikan pula jangkaan harga yang mungkin Apple akan jual untuk pasaran Malaysia nanti. Macam tahun lepas, iPhone 12 series dia punya pelancaran tu sekitar bulan Oktober, dan after a few weeks dah jual untuk pasaran Malaysia. So macam agak aku macam agak terkejut juga, sebab biasanya penjualan iPhone kat Malaysia ni agak lambat sikit tau. Tapi untuk iPhone 12 series macam awal gila kot. So untuk tahun ni kemungkinan besar juga akan sama macam tu. Mungkin akan awal juga sebab dia orang ambil stok daripada Singapura kan. Dia gunakan quad model ZP, bukannya MY. Ada juga MY tapi tak banyak. So kebanyakannya adalah quad model ZP. Berbalik pada harga jualan untuk iPhone 13 series. First of all, aku nak kita kaji balik ataupun tengok balik, flashback balik harga jualan untuk iPhone sebelumnya. Okay, first of all, untuk iPhone XS ataupun XS Max, kita ambil varian yang paling tinggi sekali, iaitu 512GB. iPhone 11 Pro dan juga iPhone 12 Pro, korang boleh nampak kat sini penurunan harga dia daripada XS 6649, iPhone 11 Pro 6499 dan juga iPhone 12 Pro 6299. Kat situ banyak kan penurunan harga dia untuk the highest variant model Pro version lah kan. Dan untuk yang Pro Max pula, korang boleh nampak harga XS Max, 11 Pro Max dan juga iPhone 12 Pro Max. Kat situ korang boleh nampak starting adalah 7049 XS Max, 11 Pro Max 6899 dan juga 12 Pro Max 6699. So banyak kot penurunan harga yang Apple buat untuk harga jualan rasmi di Malaysia. So itu varian yang paling tinggi sekali. Tapi kalau kita nak tengok varian starting dia untuk yang daripada iPhone 11 series lah. Untuk iPhone 11 64GB harga dia adalah 3399. Manakala untuk iPhone 12 harga untuk 64GB dia adalah 3899. So mendadak juga peningkatan harga dia. Kita tahulah kenapa ada peningkatan harga yang mendadak ke situ, disebabkan oleh iPhone 12 menggunakan screen jenis OLED, design yang baru dan juga ada rangkaian 5G, dan ada sedikit lagi peningkatan yang membuatkan harga dia lebih mahal sedikit berbanding dengan iPhone 11 yang biasa. Tapi untuk model Pro harga dia sama tau, tak ada turun, tak ada naik untuk starting price dia. Cuma untuk yang 12 Pro dia bagi storage yang lebih tinggi dan juga ada upgrade 5G apa semualah. 11 Pro Max dan juga 12 Pro Max, 11 Pro Max 64GB, 12 Pro Max 128GB, harga pun sama saja 5299. So kat situ kita boleh nampak kan, tak ada penurunan, tak ada peningkatan. Harga sama tapi storage ditingkatkan dan juga specs pun ditingkatkan kat situ. So untuk harga 13 series pula macam mana? Aku jangkakan tak ada penurunan harga mendadak sangat dan juga tak ada peningkatan harga yang mendadak sangat. Mungkin akan ada peningkatan sedikit ataupun mungkin akan ada penurunan sedikit saja. So plus minus aku jangkakan mungkin ada peningkatan sekitar RM100 ataupun mungkin akan ada penurunan sekitar RM100 macam tu je. So takkan ada peningkatan yang sangat mendadak lah. Cumanya untuk varian 1TB iPhone 13 Pro Max mungkin akan mencecah harga sehingga RM8,000 untuk pasaran Malaysia. So kalau nak cakap pasal the exact numbers, aku rasa mungkin sekitar 7499 ataupun mungkin 7799, 7899 macam itulah untuk 1TB punya storage. So ya, itu adalah jangkaan harga saja, bukannya harga yang betul, sebab kita tak tahu lagi berapa harga jualan rasmi. Nak kena tunggu lepas dia lancarkan untuk pasaran rasmi di Malaysia. So guys, siapa pendapat korang dengan harga dan juga specs ataupun phone yang aku kongsikan dekat korang sekarang ni? Korang rasa berapa harga jualan iPhone 13 series dekat pasaran Malaysia nanti? Korang boleh kongsikan segalanya dekat bawah komen. Kalau korang nak tanya apa-apa pun, just tanya je dekat bawah komen dan insyaAllah akan ada orang jawab ataupun aku sendiri akan jawab nanti. So guys, ini dia iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Dan pasal nama ni kita just tunggu je sama ada gunakan nama iPhone 13 ataupun iPhone 12s. So guys, itu saja untuk video kali ini dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua dan aku harap korang enjoy dengan video ni, dan just nantikan sekitar bulan September ataupun bulan Oktober ni untuk pelancaran rasmi iPhone 13 series. Okay, InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Solid babe, rasa macam iPhone betul lah. Button ni boleh tekan tau. Dengar, legit babe button dia. Cuma button silent dia macam tak legit sangat. Rasalah dummy dia.